Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Sekarang kita masuk kepada yunqalu as-sulasi ila wazni ta'ala. Betul? Okey, ta'ala. Ini khatam dah ni. Banyak lagi. Banyak. Sikit. Okey, kan? Sikit je. Yunqalu dipindah apa as-sulasi, fi'il yang sebangsa 3 hurufnya dipindah ila wazni ta'ala, mengikuti wazan ta'ala. Ziyadatil hamzati, dengan cara menambah hamzah fi awalihi, pada awalnya wazan ta'ala. Wa ta'li, dan menambah ta' bainal fa'i wal aini, antara fa' dengan ain. Itu faedah dia yang pertama, lil mutawa'ati fa'ala, kerana menggunakan makna mutawa'ah wazan fa'ala. Jadi kalau kalian menggunakan wazan fa'ala untuk menunjukkan suatu fi'il kejadian, lepas tu nak menunjukkan mutawa'ah, maka gunakan wazan ifta'ala. Nahu jama'u al-ibila, iaitu aku telah mengumpulkan unta-unta. Fajtama'a, maka menjadi kumpullah unta-unta tersebut. Contoh dia ada darabatu qauma fattaraba fattaraba, maka jadi terpukullah siapa? Qaum. Ini tu. Pertama ayat kedua, walintikhadi, kerana menunjukkan untuk membuat. Makna dia menunjukkan membuat. Ikhtabaza Zaidun, ikhtabaza Zaidun, membuat roti siapa Zaidun Zaid. Ittaqada, iaitu membuat siapa Zaidun Zaid khubzan, sebuah roti. Nampak tu? Ikhtabaza menjadi membuat roti. Yang ketiga, wali ziyadati mubalaghati, kerana menunjukkan lebih sangat, lebih dalam hal membuatkan mubalaghah fi ziyadati mubalaghah fil makna, dalam makna. Nahu iktasaba Zaidun, iaitu sangat-sangat berbuat kerja siapa Zaidun Zaid. Balagha, iaitu sangat-sangat siapa Zaid fil kasbi, dalam buat kerja, menunjukkan mubalaghah yang lebih. Iktisab, berarti dia panggil ini adalah makom kasab, makom iktisab, sama je. Maksudnya sangat-sangat berusaha. Kadang wali makna tafa, yang keempat, wali makna fa'ala, kerana menunjukkan makna fa'ala. Iktisab tadi ni. Wali makna fa'ala, kerana menggunakan makna fa'ala. Fa'ala adalah asal fi'il. Nahu ijtazaba, iaitu menarik siapa orang. Makna jazaba, sama je, iaitu menarik orang tersebut, sama je. Yang kelima, wali makna tafa'ala, dan kerana menunjukkan makna tafa'ala. Nahu ikhtasama, iaitu sama bergaduh, saling bergaduh siapa orang. Di makna takhasama, saling bergaduhan siapa orang. Yang keenam, wali talabi, dan kerana menunjukkan makna talab. Nahu iktadda, iaitu mencari benda yang kesusahan siapa Zaid. Talaba minhu al-kadda, iaitu Zaid itu mencari dari orang tersebut al-kadda, suatu kesusahan. Berarti memiliki erti talab. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fawa mufta'ilun, walaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il, mufta'ilun mufta'ilun. Mufta'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fawa mufta'ilun, walaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il, mufta'alun mufta'alun. Betul? Macam tu. Dapat belum? Ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un, wa dzaka mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un.
Yung kalau tidak apa sulasi fi'il yang sebangsa 3 hurufnya ila wazni infa'ala kepada wazan infa'ala dengan cara iziyadatil hamzati dengan cara menambah hamzah wa nun dan nun di awalihi pada awalnya tambah hamzah dan tambah nun. Nampak tu? Tambah hamzah dengan tambah nun. Di awalihi pertama faedah dia di mutawa'ati fa'ala kerana menunjukkan makna mutawa'ahnya wazan fa'ala. Nahu kasartu azujaja, aku telah memecahkan kaca. Pang kasara maka menjadi pecah apa zujaj. Nampak tu? Pang kasara maka jadi pecah apa zujaj. Yang kedua wali mutawa'ati af'ala kerana menunjukkan erti mutawa'ah wazan af'ala. Berarti mutawa'ah wazan fa'ala ada dua. Satu ifta'ala, yang kedua infa'ala. Dua-dua menunjukkan sama. Yang kedua limutawa'atil af'ala. Kalau af'ala juga boleh untuk infa'ala. Khalilan dalam keadaan sedikit sahaja, jadi tak banyak berlaku. Nahu azajahu, iaitu apa? Orang tersebut telah merepotkan orang lain, menyusahkan orang lain. Orang A telah menyusahkan orang B, contoh dia fanza'aja, maka menjadi susahlah orang tersebut. Wala yubna, dan tidak terbentuk apa infa'ala ini illa mimma, kecuali dari perkara fihi yang ada pada ma tersebut ilajun ma. Apa makna ma? Ilaj, iaitu ilaj itu adalah perkara yang dilakukan oleh anggota badan, anggota yang zahir. Anggota zahir tak boleh benda yang dalam hati. Wa taksirul mahsusun, dan benda efek dia yang dapat dipancain indra. Bukan yang diangan-angan, bukan yang ada dekat dalam hati, tapi boleh nampak. Efek dia boleh nampak. Infa'ala yang fa'ilu infi'alan wa munfa'alan fa wa munfa'ilun ladaka munfa'alun infa'illat tamfa'il munfa'alun munfa'alun. Apa maksud dia? Apa? Inkasara yang kasiru inkisaran wa munkasaran fa wa munkasirun ladaka munkasarun inkasir latan kasir munkasarun munkasarun. Apa kan? Untung dia kalau apa? Maksud dia untuk wazan af'ala, mutawa'ah bagi wazan af'ala, itu sikit je berlaku, tak selalu boleh guna untuk berlaku. Kalau buka kamus jumpa sikit je. Okay? Ya. Af'ala, infa'ala itu mutawa'ah untuk af'ala. Faham tak kalau masuk dia tu? Ketika kita menggunakan wazan af'ala, mutawa'ah dia menggunakan wazan infa'ala. Ketika kita menggunakan fi'il fa'ala, mutawa'ah dia ada dua, boleh ifta'ala, boleh infa'ala. Faham? Af'ala tu, af'ala yufilu if'alan. Ya ke? Aku yang salah. Af'ala. Kau apa? Tak ada anak bunga dia tak harokat. Tapi af'ala yang betul. Ni kitab asal ni. Ni tulisan tangan dia. Tulisan tangan Kiai Maksum. Tu dia orang dah buka balik. Af'ala. Af'ala. Dia tak letak harokat kat awal tu. Maksud dia af'ala. Hamzah kotak. Orang dulu tu tak jaga hamzah kotak dengan hamzah wasal. Tak jaga tulis. Kalau baca disebut dah. Kenapa? Sebab waktu tu belum ada ijma' ulama' ahli nahwu. Kalau dah ada ijma' pun tak sampai Indonesia mana dia berhenti. Dia orang Indonesia ni kekurangan dia satu, dia orang jalan keluar, menjauh lah maksud dia, jarang keluar ke dunia Arab. Tu masalah besar. Jadi banyak isu-isu kontemporer dia orang tak boleh nak tahu. Jadi ada je kira anak yang kata Syawal Bazari tu hati ada je. Faham? Ada macam nak keluar maklum lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa tadi? Sekarang yung qalu telah ditindak apa asulasi fi'il yang sebangsa 3 hurufnya ila if'alla kepada wazan if'alla. Ada tasydid lam dia kan? Bi ziyadatil hamzatil wasli dengan cara menambah hamzah wasal wa taqil wa tarifil lami, dan dengan cara mendabelkan lam fi'il dia. Itu faedah pertama, Allah lil dalalati, kerana menunjukkan ala duhuli fi sifat, iaitu masuk ke dalam sifat tersebut. Rata-rata fi'il-fi'il ini terbentuk daripada makna-makna sifat. Warna itu sifat atau zat? Sifat. Kenapa sifat? Tumpang pada zat. Dia lekat pada zat. Karena hari itu jumpa Baba A, dia kata orang sekarang ni tak boleh nak bezakan antara zat dengan sifat. Nak duduk dengan dia cerita. Faham? Tak boleh bezakan antara zat dengan sifat. Tak boleh membezakan antara musnad dengan musnad ilaih. Itu kan dia. Zaidul qa'imun, mana musnad, mana musnad ilaih? Oi, ini pun tak boleh bezakan. Zaidul qa'imun, mana musnad, mana musnad ilaih? Apa? Zaidun musnad ilaih. Musnad itu qa'imun. Musnad itu sifat, musnad ilaih itu zat. Faham? Jadi kalau sifat warna itu sifat, kerana dia melekat pada zat. Ana pegang ni, pegang putih ke pegang papan? Putih. Papan. Kita tak boleh pegang putih. Sifat tak boleh dipegang. Tak boleh pegang sifat. Nak pegang ni budak baik ni. Sifat dia baik. Baik ni. Nak pegang baik ke pegang budak ni? Budak. Ada tak boleh pegang baik? Nampak tak? Itu Bapa A cakap masalah orang besar, masalah besar dalam manusia sekarang. Maksudnya orang Islam sekarang, dia tidak boleh membezakan antara zat dengan sifat. Bila dia tak boleh bezakan ni, tak boleh semua ilmu. Kerana zat dan sifat ini ada dalam semua ilmu. Ilmu nahwu sorof, nama dia musnad ilaih. I'rab kan? Jumlah itu apa? Ma'usnida bitarkibin isnadiyin. Kenapa isnadiyin? Tarkib isnadi iaitu tarkib bersusun dari musnad ilaih. Kalau mantik apa? Mahmul, maudhu. Mahmul dengan maudhu. Kalau tauhid, zat dengan sifat. Nampak tu? Itu semua ilmu balaghah pun ada, musnad ilaih dia panggil, sama lah dalam bahasa Arab. Semua ilmu tu ada sifat dengan mausuf. Dalam hal ini dia menjelaskan bahawa fi'il ini semua rata-rata yang berbentuk sifat. Bila dia guna fi'il ini menunjukkan makna fi'il itu adalah masuknya dalam sifat. Nahu ihmarra al-busru. Busru itu adalah sejenis kurma, iaitu ihmarra sudah masuk sifat merah apa al-busru, iaitu kurma tadi. Aida khala fil humrati, iaitu telah masuk dalam sifat kemerahan dia. Faham? Contoh dia isfarra al-bananu. Apa banan? Al-mawzu. Apa tu? Pisang telah masuk, jadi kuning pisang tersebut. Yalah, kalau tak masak dia jadi warna apa? Hijau. Kita nak cakap pisang tu dah jadi kuning dah. Isfarra al-mawzu. Nampak tu? Yang kedua, walil mubalaghati, dan menunjukkan erti mubalaghah sangat-sangat. Nahu iswadda al-lailu, sangat gelap apa al-lailu, malam. Iswadda tu sawad hitam, gelap. Iswadda sangat-sangat hitam apa al-lailu, malam. Ai ishtadda sawaduhu, iaitu menjadi sangat apa sawaduhu, hitamnya malam. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. If'ilalan. Ifta'ala
if'alla yam'allu if'ilalan wa muf'allan fa wa muf'illun wa dzaka muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun muf'allun. Okey? Faham? Faham. Fa'alun. Ada lagi yung qalu, betul? Yung qalu dipindah apa sulasi fi'il yang semasa 3 hurufnya ila wazni ifta'ala kepada wazan ifta'ala bi ziyadati hamzatil wasli dengan cara menambah hamzah wasal wa sini dan sin wa ta'i dan ta. Jadi tiga-tiga ditambah pada awalnya alif, sin dan ta baru masuk fa'ala. Itu kaedah dia pertama li talabil fi'li kerana menunjukkan arti talabil fi'li. Nahu istaghfarallah, yaitu apa? Orang tersebut telah meminta pertolongan, minta ampun pertolongan pula. Istaghfar telah meminta ampunan. Siapa orang tersebut Allah terhadap Allah SWT, ay talaba minhu al-maghfirata, yaitu mencari minhu daripada Allah al-maghfirata, sifat keampunan. Yang kedua walil wujdani, dan kerana menunjukkan makna wujdan ala sifatin, pada suatu sifat. Iaitu wujdan itu adalah menunjukkan makna sudah apa, menemunya fa'il terhadap maf'ul, ala sifatin terhadap sifat. Nahunya ista'zamtu al-amra, yaitu aku menemukan sifat yang agung, al-amra penting, al-amra perkara tersebut. Wastahsantuhu, yaitu aku menganggap perkara tersebut adalah suatu perkara yang baik. Ai wajadtuhu aziman, yaitu aku menemui perkara tersebut yang besar. Wa hasanan, dan menemui perkara tersebut suatu perkara yang baik. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i kata faman istahsana faqad syara'a, para siapa yang menganggap baik satu perkara maka benar-benar telah membuat syariatnya sendiri. Tapi kalau nama dia budak tu tak pernah ngaji nahwu, dia akan cakap, oh berarti kalau kita ada satu benda je kita buat rasa benda tu baik, maka benda tu jadi baik, boleh. Maka benda tu telah menyebabkan jadi membuat syarak, maka benda tu haram. Lalu dia kaitkan kaul Imam Syafi'i itu dengan keharaman bid'ah. Itu nama dia goblok. Betul. Itu Imam Syafi'i tengah rot, nama dia faedah istihsan oleh Imam Abu Hanifah. Pembahasan tu dah dibahas oleh ulama banyak dah. Mazhab Imam Syafi'i kenapa menolak istihsan. Tapi Imam Syafi'i mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i mazhab Syafi'i menerima yang namanya maslahah salah. Istihsan yang dimaksud oleh dan dirad oleh Imam Syafi'i itu bukan kena dengan bid'ah. Itu adalah kaedah usuliyah yang namanya istihsan yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah, iaitu ketika ghiyabud dalil, lalu menganggap sesuatu itu dianggap bagus kerana mendukung sesuatu yang lain, akan tetapi dikhawatiri dapat menyalahi nas, itu istihsan. Oleh mazhab Abu Hanifah berbeza dengan istihsan yang dianggap dengan bid'ah tadi. Contohnya apa? Solat tarawih. Solat tarawih itu Rasul tak pernah buat, jamaah sama-sama kat masjid tak pernah buat. Kenapa dianggap bagus? Istihsan dianggap benda yang baik lah. Ijtihad Sayyidina Umar, boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Ada dalil hujah dia. Faham tak? Itu contoh dia lagi. Kalau betul Imam Syafi'i haramkan macam tu, kenapa Imam Syafi'i tak melarang buat malam disusyakan? Imam Syafi'i menganjurkan orang untuk pergi solat malam, banyakkan ibadah malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Kenapa? Itu Imam Syafi'i sebut. Dan kita apa? Al-Um. Dia orang tu cakap, oh Ustaz pernah baca Al-Um. Mana dia tahu? Kalau aku baca bukan kau risau kan? Cuba nanti malam Lailatul Nisfi Sya'ban, kita semua mengadakan menghidupkan malam Nisfi Sya'ban, kita tengok apa dia berkata. Dia marah. Kalau dia marah, dia keluarkan. Inilah kita dah baca. Sebab kita menghidupkan malam Nisfi Sya'ban, sebab kita baca karangan Imam Syafi'i, nama dia Al-Um. Sembuh balik kat dia. Al-Um apa Imam Syafi'i sebut? Termasuk salah satu dari 4 malam yang wajib kita hidupkan dengan ibadah-ibadah yang mulai dan lain-lain adalah pertama malam ni, malam apa? Ramadan, dan malam Lailah Nisfi Sya'ban. Lailatul Nisfi Minas Sya'ban. Rasul tak pernah buat. Mana dia dalil? Langsung tak ada dalil. Mana ada?
ada kan tak ada, tapi hadis itu dimaudhukan. Dia memaudhukan, mendoibkan, memaudhukan. Guru anak lah. Si Abdullah mengarang kitab nama dia Husnul Amal di Lailatul Nisfi Minasy Sya'ban. Tapi dalam tu Siti Abdullah menyesatkan, membid'ahkan baca Yasin 3 kali. Lepas tu datanglah guru saya yang lain, guru saya lah, guru saya Muhammad Ali Al-Maliki, ngarang kitab nama dia Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan malam nanti Sya'ban? Sebab dalam tu dia jawab, dia dekat hujah, tapi Siti Abdullah tu terlalu over. Biasa, tak ada masalah. Tak perlu nak bicara tersembunyi, tak perlu. Heran, ulama pun bisa pendapat kan? Tak ada masalah. No. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istafala. Tadi sampai mana? Apa lagi? Itu tu. Ya. Korang apa? Sawah mu'ilun. Tahu kitab tu banyak salah, suruh beli kitab ni. Nah, itu dia orang beli kat tu. Sawah betul lah. Tak, sawah Okey. Betul. Ini yang salah. Ini muf'alun, katakan muf'alun ya. Okey. Ini yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Istaf'ala yastaf'il. Belum kan? Ayat wajah Tuhan ni okey. Yang ketiga, walitahawwilan menunjukkan makna memindahkan fa'il daripada asal fi'il. Maksudnya makna fi'il itu menjadi pada fa'il. Nahu istahjara aqinu, iaitu menjadi batu apa aqinu, tanah tu dah keras jadi batu. Faham? Ai tahawwala hajaran, iaitu tanah tadi sudah berubah menjadi hajaran. Yang keempat, wali taklifi, dan kerana menunjukkan arti taklif. Nahu istajra'a, iaitu istajra'a istajra'a itu apa? Berusaha untuk merasa sifat berani, memiliki sifat berani, memberani-beranikan diri. Aitakallafa al-jara'ata, iaitu berusaha orang tersebut al-jara'ata untuk memiliki sifat berani. Wasyaja'ata, dan sifat iaitu sifat berani. Yang kedua, wali makna fa'ala al-mujarradi, dan kerana menunjukkan makna fa'ala al-mujarradi yang disebutkan. Maksudnya fa'ala, maksudnya makna macam fa'ala sahaja, tidak ada bezanya. Nahu istaqra'a, nahu istaqarra itu tetap istiqrar, tetap. Istaqarra tetap. Qarra itu tetap. Anta mustaqirrun, engkau dalam keadaan tetap. Maghrib alhamdulillah mustaqirrun, istiqrar. Di maghrib itu ada istiqrar, tenang, tetap, tak ada masalah. Yang keenam, bil mutawa'ah, kerana menunjukkan arti mutawa'ah. Farahahu, iaitu apa? Menyedapkannya terhadap Zaid. Fastaroha, maka menjadi sedap siapa? Zaid. Mutawa'ah. Fastaroha, maka menjadi sedap siapa? Zaid. Apa ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim.
mustaqilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'ilun mustaf'il mustaf'alun mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Nampak tu? Yuqalu dipindah apa sulasiu fi'il yang sebanyak 3 hurufnya ila wazni if'au ala kepada wazan if'au ala bi ziyadati hamzatil wasli dengan cara menambah hamzah wasal wa tal'idil aini dan dengan cara mendabelkan ain dia wal wawi dan menambahkan wawu antara bainal ainaini antara dua ain kita tambah menjadilah if'au ala. Itu faedah yang pertama lil mubalaghah kerana menunjukkan arti mubalaghah. Nau ihdau laba ihdau laba Zaidun sangat bongkok siapa Zaidun Zaid ai ishtadda iaitu sangat apa hadabuhu bongkoknya Zaid. Yang kedua wali makna fa'al mujarradi dan menggunakan makna fa'al mujarradi ihlaula manis at-tamaru apa at-tamaru kurma ai hala iaitu manis apa at-tamaru kurma. Faham kan? If'au ala yaf'au irfi'alan wa muqaw'alan fawa muqaw'ilun dzaka muqaw'alun if'au illa taf'au muqaw'alun muqaw'alun ihlaula yahlauli ihliu ihlilaan wa muhlaulan fawa muhlaulin wa dzaka muhlaulan ihlaula la tahlaula muhlaulan muhlaulan. Khatam. Yuqalu dipindah apa fi'il yang semasa 3 hurufnya ila wazni if'ala ziyadati hamzatil wasli dengan cara menambah hamzah wasal fal alif dan alif badal aini setelahnya ain wa tatil lam dan mendabelkan lam. Ini sama macam if'ala tadi, beza dia adalah dia ada alif setelah ain fi'il. Itu faedah pertama lil mubalaghah kerana menunjukkan arti mubalaghah. Mubalaghah itu sangat-sangat diduhuli dalam masuk di sifat di dalam sifat. Nahu isfarra al-mauzu iaitu sudah sangat kuning apa al-mauzu pisang apa al-mauzu pisang sudah sangat masuk kuning apa al-mauzu pisang ishtadda istiraruhu iaitu sudah sangat sifat kuningnya sudah jadi sangat-sangat dah. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fawa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun fa'alun. Masuk apa lafaz dia sekarang? Yuqalu ila wazni awwalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu dipindah apa sulasiyu fi'il yang sebangsa 3 hurufnya ila wazni if'awala kepada wazan if'awala li faedati kerana ada beberapa faedah. Betul. Wahaya yang pertama mubalaghatul lazimi. Betul. Mubalaghatul lazimi menunjukkan mubalaghahnya fi'il lazim. Ai ifadati mubalaghati wal kasrati fi asli fi'li al-lazimi iaitu untuk memberi faedahkan sifat mubalaghah wal kasrati dan banyak fi asli fi'li pada makna asal fi'il al-lazim ya lazim di annama kerana sesungguhnya perkara yang adanya perkara tersebut itu li mubalaghati lazimi menunjukkan makna sangat-sangatnya fi'il lazim yakunu adanya perkara tersebut itu laziman yang lazim aslan secara dasar dia wa far'an dan betul tak ada. Bila nak tanya sebab ini saya rasa ada problem ni. Dia tertinggal. Masuk kat li mubalaghati lazimi. Betul. Kerana berfaedah mubalaghah fi'il lazim. Nahu ikhrawata asyu'a'u syamsi iaitu ikhrawata syu'a'u syamsi. Ikhrawata syu'a'u syamsi maksudnya apa? Sangat-sangat menyilaukan. Sangat-sangat menyilaukan apa syu'a'u syamsi
Iaitu cahaya sinaran sinaran matahari sangat-sangat mensilaukan. Nampak tu? Yaf'awwala yaf'awwilu iwalan wa muf'awwalan wa muf'awwilun wa muf'awwalun if'awwil dan taf'awwil muf'awwalun yuqalu dipindah apa rubaiyu wazan rubai. Kalau nama rubai berada rubai itu adalah fi'il yang memiliki 4 hurufnya ziyadah lagi. Dalam ada 4 huruf ditambah ziyadah lagi. Jadi yuqalu ar-rubaiyu asal usul dia ada 4 perkara dipindah kepada wazan tafa' lala. Ada wazan tafa' lala dengan cara apa? Biziadati ta'i awali, dengan cara menambahkan tak pada awalnya. Itu faedah yang pertama di mutawa'ati fa'lala, kerana mutawa'akan wazan fa'lala. Berarti dari wa fa'lala lalu mutawa'ah itu menggunakan wazan fa'lala. Itu nahu dahraj itu. Dahraj itu aku telah menggulingkan al-hajara batu fata dahraja, maka menjadi guling-gulinglah batu tersebut. Nampak tu? Senang kan? Oh, senang. Yang kedua, wali makna mujarradilan, kerana menunjukkan makna mujarrad. Nahu talaqla'a azujaju. Talaqla'a azujaju iaitu bersilau-silau. Apa azujaju? Kaca tersebut. Tapak lalai, tapak lalu, tapak lulan, mutapak lalan, awam mutapak dilun, wazaka mutapak lalu, tapak lala, tapak lalu, mutapak lalu, mutapak lun. Okay? Ini dah senang lah apa? Yang nombor 3 apa? Yulhaku asulasiyu. Kalau tadi dah rubai, lalu ada mulhaq kepada rubai. Banyak Ustaz kata-kata ni macam mana? Tepis lagi khatam. Khatam betul. Malam tak ada kelas. Yulhaku dipindah, dimulhaqkan apa fi'il yang sebangsa sulasi, yang sebangsa 3 hurufnya. Tadah roja dengan menggunakan wazan seperti dimulhaqkan pada wazan tadah roja, maksudnya tapak lala lah. Itu faedah yang pertama adalah lil mutawa'ati, kerana menunjukkan arti mutawa'ah. Mulhaq kidah roja bagi mulhaqnya wazan dah roja. Nahu jalabtu Zaidan. Jalbaba kan? Jalbabtu Zaidan. Jalbabtu, aku memakaikan Zaid, baju yang jatuh ke bawah. Kata jalbaba, maka menjadi pakai jalabah lah Zaid. Itu maksudnya. Wa jawrabtuhu, dan aku telah memakaikan stocking kepada Zaid. Kata jawraba, maka menjadi pakai stocking lah Zaid. Nampak tu? Jawrab tu boleh makna stocking, boleh masuk poket, boleh masuk serah. Faham? Okay. Sarung tangan pun boleh. Jawarib, sarung tangan termasuk jawarib. Yang kedua, wali tashbihi li asli fi'li, dan kerana menunjukkan erti bersamakan pada asal fi'il. Nahu tasyaitona amrun, ai fa'ala fi'la syaitani. Tasyaitona telah berkelakuan syaitan. Siapa? Zaidun, siapa? Amrun, Amr. Amr tu berkelakuan syaitan. Ai fa'ala fi'la syaitani, dia tu melakukan sifat setan. Ya betul. Tapak lalai, tapak lalu, tapak lulan, tapak lalang, tawang, tapak lilun, kamu tapak lalun, tapak lala, tapak dan tapak lalun, tapak lalun. Yung baru dipindah lagi apa? Ar-rubaiyu, fi'il yang sebagai 4 hurufnya. Ila wazni if'an lala, kepada wazan if'an lala, dengan cara biziadatil hamzatil wasli, dengan cara menambah hamzatul wasli. Wa nuni dan nun ba'dal ain setelahnya ain. Itu faedah dia 1. Pertama sekali adalah limutawa'ati fa'lala, kerana menunjukkan makna mutawa'ahnya wazan fa'lala. Ketika fa'lala nak menunjukkan erti-erti terjadi, maka dia menggunakan wazan if'an lala. Boleh if'an lala. Nahu harjamtu al-ibila fahran jama. Apa makna harjamtu? Mengumpulkan, bukan?
Ya. Betul, mengumpulkan. Harjam tu mengumpulkan siapa aku al-ibila terhadap beberapa unta al-ibila unta. Fahran jama maka menjadi terkumpullah unta-unta tersebut. Kan? Ialah aku if'an lala yaf'an lilu if'in lalan wa muf'an lalan fawa muf'an lilun wa taka muf'an lalun if'an lillan taf'an lil muf'an lalun. Bila aku dipindah lagi apa sulasi fi'il yang sebahasa 3 hurufnya bihran jama dengan lafazan bihran jama biziyadati hamzatil wasl dengan cara menambah hamzah wasal panuni dan nun badal aini setelahnya ain fatati lami dan menambahkan lam. Itu faedah pertama adalah limutawa'ati lazim kerana menunjuk mutawa'ahnya fi'il lazim. Contoh dia it'an sasa ar-rajulu it'an sasa ar-rajulu. It'an sasa iaitu sangat tunduk. Sangat tunduk. Ya. Tunduk, jatuh. It'an sasa ar-rajulu sangat tunduk. Menjadi tunduk, sangat tunduk, menjadi sangat mutawa'ah. Mubalaghah yang mana ni? Ikhran jamak mutawa'ah lazim. Dapat dia apa dah? Yulhaku sulasi bihran jama. Yulhaku if'an lala kan? If'an. Oh, ialah if'an sasa. Bukan tu mutawa'atil lazim. Are you sure? Mubalaghatil lazimi. Ai. Salah ni. Memang betul insyaAllah mubalaghah. It'an sasa ar-rajulu sangat bongkok siapa ar-rajulu lelaki. Pinjam stabilo. Stabilo itu bahasa Melayu ni. Highlighter. Highlighter ni. Ini sekarang ni. Dia kena tas apa mubalaghah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yunqalu terakhir, betul? Yunqalu ar-ruba'iyu dipindah apa fi'il yang sebangsa 4 hurufnya ila wazni if'alallah, pada wazan if'alallah bi ziyadati hamzatul wasl dengan cara menambah hamzah wasl wa tadhif lam dan mendapatkan lam. Itu faedah yang pertama di mubalaghatil lazimi kerana menunjukkan mubalaghahnya fi'il yang lazim. Nahu iksya'arra al-jildu. Maksudnya sudah sangat mengkerut apa al-jildu kulit. Kerut. Pernah makan walnut? Walnut
Pernah tahu tak bentuk dia macam mana? Walnut. Gargak dalam bahasa Jawa. Bahasa Arab Morocco ni gargak. Dia walnut tu dia nut dia bulat besar macam ni. Betul kan? Kalau yang tak buka macam ni impossible lah. Tak. Ambil dua nut je ni. Ini cara dia. So walnut ni kalau buka dalam dia punya nut tu dia macam bunga. Gargak ni macam bunga. Dia kadang-kadang dia mengkerut. Dia nut tu dia boleh mengkerut, kadang jadi kecil, jadi apa. Cuba. Sangat mengkerut. Iksya'arrah ni paling susah. Ini 3 baris ni. Iksya'arrah, anak selalu salah. Maksudnya Iksya'arrah, yaksya'irru, iksya'raran, wa kusya'riratan, wa muksya'arran. Ini paling susah. Bahwa muksya'irun, wa laka muksya'arun, iksya'irra, la taksya'irra, muksya'arun. Di sinilah korang akan mengenal kalimat itma'anna, yatma'innu, itmi'nanan, wa tuma'ninatan. Tuma'ninah ni tak mana kat sini dah. Baru tahu. Wa mutma'annan, ana mutma'in. Bahwa mutma'innun, wa laka mutma'annun, itma'inna, la tatma'inna, mutma'annun. Senang kan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dah, ni satu kita dah khatam. Hari ni khatam. Sekarang khatam. Jangan risau. Okey, sekarang dah tahu surah awal sampai akhir. Yang tak ada pun dulu nak baca Qaidul Tasrif. Qaidul Tasrif ini dia menjelaskan sahaja. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi amin. Apa ni? Babul khumasi, bab yang menerangkan bab yang sebangsa 5 hurufnya. Hak petang ni memang khatam betul dah. Tak ni dah boleh balik dah. Tak sampai malam dah balik dah. Babul khumasi, bab yang menerangkan 5 hurufnya. Wal khumasi, ada pun fi'il yang sebangsa 5 hurufnya itu khamsatu abwabin, ada 5 bab. Yang pertama adalah infa'ala, mengikuti wazan infa'ala. Nahu inkasara, mengikuti wazan inkasara. Wa ifta'ala, dan wazan ifta'ala. Nahu ijtama'a, iaitu mengikuti wazan ijtama'a. Wa if'alla, dan wazan if'alla. Nahu ihmarra, dan wazan ihmarra. Wa tafa'lala, dan wazan tafa'lala. Bitasydidil ain, dengan mentasydidkan ain dia. Nahu takallama, wazan takallama. Contoh dia. Wa tafa'ala, dan wazan tafa'ala. Nahu taba'ala, seperti contoh taba'ala. Al-babul al-awwalu, bab yang pertama minal khumasi, dari fi'il yang semangsa 5 hurufnya. Bab pertama adalah al-babul awwalu taba'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzun li taba'ala yatafa'alu tafa'ulan. Alamat dia apa? Alamatuhu ayyakuna madhihi ala khamsati ahrufin. Adanya fi'il madhi dia berdasarkan pada 5 huruf. Biziyadati ta'i, dengan cara menambah tak di awalihi, pada awalnya. Tafa'ala kan? Wal alifi, dan alif. Bainal fa'i wal aini, di antaranya fa dan ain. Wa bina'uhu, bentuk dia adalah untuk lil musyarakati, kerana menunjukkan arti musyarakah. Bainasnaini, antara 2 orang, fa aksara atau lebih. Wa misalul musyarakati, ada pun contohnya musyarakah bainasnaini, antara 2 orang. Itu adalah nahu taba'ada Zaidun wa Amrun. Taba'ada, saling berjauhan, siapa? Zaidun, Zaid, wa Amrun, dan Amr. Wa misalul musyarakati, ada pun contohnya musyarakah bainasnaini, antara 2 orang, fa aksara atau lebih. Itu nahu tasalaha al-qawmu, saling berdamai. Siapa? Al-qawmu, qawm. Kullul khumasi lazimun ilaftan tafa'ala wa fa'ala qadihtaman. Suara dah rusak. Bicara
dia. Macam ni tak boleh karaoke ni. Apa tu nama dia? Ada. Kulul khumasi lazimun ila fa'al tafa'ala tafa'ala qad tamal. Kulul khumasi lazimun ila fa'al tafa'ala tafa'ala qad tamal. Kata siapa? Oh, tahu je tu. Anda pun tak tahu. Kulul khumasi ada pun semua fi'il biasa bahasa 5 hurufnya. Itu lazimun yang lazim. Ila ifa'ala kecuali yang mengikuti wazan ifa'ala, tafa'ala atau tafa'ala. Untuk wazan-wazan ini qad ihtamal, jadi boleh jadi lazim, boleh jadi muta'al. Faham? Selain itu semuanya lazim. Waksusu masiyan bidil auzani Fabatuha kan kasara wa thani Ifta'alaf Ifta'alaf ala kata tafa'ala Nau ta'alama wazid tafa'ala. Faham? Waksus dan khususkanlah khumasian fi'il yang sepasa 5 hurufnya bidil auzani dengan menggunakan wazan-wazan ini. Fabatuha maka mulailah kan kasara dengan seperti contoh in kasara. Wasani dan yang kedua mengikuti wazan ifta'ala. Yang ketiga adalah if'alla mengikuti wazan tanfa'ala. Kada tafa'ala itu juga wazan tafa'ala. Nahu ta'allama seperti contoh dia ta'allama. Wazid dan tambahlah tafa'ala wazan tafa'ala. Tuh, ni wazan-wazan dia tu kita nak terangkan. Faham? Kenapa disebut nazam Ustaz? Sebab dia yang karang bunyi. Nazam-nazam ni diambil dari alfiyah ataupun nazam maksud. Faham? Dia nak suruh kita hafal. Zaman dulu kat pondok kita menghafal lah. Zaman sekarang ni tak boleh nak menghafal. Kerana aku lah. Hafal lah, mana saya tahu. 2 hari nak suruh hafal, mana ni? Al-babu at-tani, bab yang kedua minal khumasi dari fi'il yang semasa 5 hurufnya. Itu adalah al-babu sani tafa'ala mengikuti wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Wa mauzunuhu mauzun dia takallama ya takallamu takalluman. Wa alamatuhu adapun alamat dia ayakuna. Matihi adanya fi'il mati dia ala khamsati ahrufin berdasarkan pada 5 huruf. Iziyadati ta'i dengan cara menambahi ta' fi awalihi pada awalnya. Wa harfi wahidin dan huruf satu huruf min jinsi aini fi'li dari jenis ain fi'ilnya. Bainal fa'i wal aini di antara fa' dengan ain. Berarti ain itu doublekan. Itu maksud dia. Dengan cara menambah ta' dulu lepas tu ain itu doublekan. Wa bina'uhu at-taklif walaupun bentuk dia adalah taklif. Makna taklif ada pemaknaan taklif itu tafsilul matlubi. Menghasilkan sesuatu yang dicari syai'an pada sesuatu pada syai'an setelah sesuatu yang lain. Contohnya apa? Ta'allama Zaidun al-ilma, iaitu Zaid itu belajar ilmu. Dia dapat satu ilmu, dia belajar lagi dapat ilmu. Hari ini berapa ilmu yang kamu dah dapat? Nampak tu? Berapa ilmu dah hari ini dah dapat? Ilmu. Itu adalah ilmu. Anda dulu waktu kat pondok dah jadi ustaz lah. Balik Malaysia, datang jumpa ada satu budak, sebut nama lah. Tapi dia datang cakap kat Ana nak belajar kat Indonesia. Ana malas nak urus budak kat Indonesia tu. Sebab Ana takut budak-budak ni tak serius. So tapi dia direkomend oleh kawan baik Ana. So Ana tak sedap lah nak tolak dia. Fine, okay, Ana layan dia. Hantar pergi. Rupanya bila sampai kat Indonesia baru Ana tahu dia ni orang yang suka Habib. Bagus lah, suka Habib tak bagus. Sikit-sikit dia cakap semua Habib. Okey, baguslah, tak ada masalah, alhamdulillah. So hantarlah dia kat pondok. Tapi lepas tahun dia tak dapat apa-apa. Saya tanya apa kau buat kat pondok? Maulid. Dia tak apa? Maulid. Maulid. Tiap hari Maulid. Tiap siang pagi malam Maulid. Saya cakap kau tak haji ke? Saya tak boleh Abang Iman. Saya kalau haji tu nanti licin ganggu. Dia rasa dia sikit-sikit saya. Sikit-sikit Ana dia cakap apa
taklim. Tu saya nak pergi taklim ni. Taklim pun dah mengajar ke? Taklim apa maksudnya? Taklim aja. Mengajar. Allama yu'allimu ta'liman. Saya cakap bukan. Kau nak pergi ta'allum. Sebelum itu ta'allum, nak belajar. Okey. So besok telefon tu. Kau kat mana ni? Ni nak pergi taklim ni. Dah taklim. Dah ustaz cakap taklim. Saya apa taklim lah. Dia taklim, kau ta'allum. Dia tak faham lagi. Asyik kata dah. Berkali-kali datang duduk ke anak pun. Tak ustaz, taklim itu maksudnya belajar. Ta'allum pun belajar. Dah lah, tidak bagi tahu. Kau pun tak nak dengar cakap aku. Apa aku nak urus kau, tak nak urus kau. Tapi duduk bahasa anak dakwah ada pun bahasa Jawa dia jauh tu pun bagi di mau'izah hasanah dia kata. Dari sepanjang perjalanan ke Kediri sampai ke Purworejo tu, ke Pondok Gede tu anak ceramah ada 9 jam. 9 jam memang anak hentam dia habis. Sampai dia dah sedih balik tu kental lagi tu. Wah datang buruk-buruk kali habis-habis lah. Kau ni rugi ke duduk ngaji sini dah. Bazirkan waktu, bazirkan duit, bazirkan apa. Dah lah dapat sponsor depan nak tolong. Aduh, anak menyesal betul. Sekali waktu dia dah balik tu, anak suruh kawan anak naik motor hantarkan dia kat bus station tu, dia balik kat pondok dia tu. Dia naik tu, dalam naik motor tu, dia berhenti tengah makan tu. Dia komplain kat kawan anak ni, Ustaz Aiman jahat lah. Dia marah lah. Dia marah, jahat lah. Kawan anak, tu murid lah. Dia jawab lah. Memang kenyataannya gitu kan. Aku dah setahun di sini tak bisa. Tapi takkan gitu. Dia terus terdiam. Dia terus terdiam lah. Yang salah tu kamu. Ustaz Aiman mau ngomong tu dah mending daripada didiam. So anak gap parking sikit lah kalau apa. Memang backing banyak kan sikit lah. Dah memang garang lah tu. So dah tak tahu. Dia pun dia diam lah. Dia dicau. Dah tak tahu. Lepas tu tak tahu apa yang dia. Ada murid anak tu balik, dia cerita lah. Tadi budak ni warah-warah lah ustaz. Dia alamak, jangan dia kata orang kulit. Tak nak urus. Lepas tu dia dengar, tiba-tiba dia kira boyok. Pun dia buat hal yang sama. Dia bukannya masuk madrasah. Dia boyok dia masuk madrasah. Atas sebab dia dekat dengan Habib-Habib ni kan. So dia cakap kat Habib tu, Habib tu dia cakap kat Kiai tu angkat dia macam nak angkat duduk kat rumah Kiai dia. Tak ngaji lah. Alamak. So jadi macam tu. Aduh, la haula wala quwwata illa billah. Saya tak tahu what happened. Sekali tiba-tiba dengar itu kawan anak yang dekat Indonesia sama dekat Malaysia yang dulu duduk junior dia kawan baik tapi dia duduk pondok sama dengan anak tu. Cakap dia bukan dia datang kelas kan jadi ustaz boleh datang. Tapi dia kawan anak lama, anak bawa dia lah. Lepas-lepas dia, budak ni baru take phone aku dia. Apa jadi? Tak tahu, dia kasih kau miss call, aku malas nak balas. Tak SMS. Kalau budak-budak tak sungguh, nak layan. Kalau apa, dia orang bazir duit je. Belajar. Bazir duit je. Tak alam lah. Setiap kali bila anak sampai ke alaman ni, aku ingat. Teringat dia. Dia boleh duduk pidato lah. Boleh kata, oh tak alam lagi. Habib bila taklim, itu belajar. Allah. Ini aku ajar kau ni. Ta'alaman ni mesti dia taklim muta'alim. Maksud dia apa? Mengajar dan belajar. Kan? Kitab taklim muta'alim. Belajar dengan apa? Mengajar dan belajar. Sebab itulah kitab tu ada sifat-sifat seorang guru, ada sifat-sifat seorang murid. Nak bagi tahu. Orang pun macam tu. Jangan sebab nak pergi luar negara je. Okey, hebatlah pergi luar negara. Kalau tak belajar sama je. Jangan bagi tak laki banyak-banyak. Bukan tak bagus. Bagus tu tak laki tu bagus. Tapi jangan berhenti pada tak laki. Dia kena takwin. Takwin tu apa? Membentuk. Bukan hanya ngaji dengar tidur. Dah tak. Tapi apa? Korang belajar, korang fahamkan. Korang tanya kalau tak faham. Kalau ustaz ditanya tak nak jawab. Kalau tak nak jawab tu sebab tak mampu ke, dia cakap tak mampu tu tak ada masalah. Tapi kalau tak boleh tanya jawab, tak boleh dah macam tu. Kenalah dia tanya jawab. Kita menerima kalau ustaz tu tak boleh nak terangkan. Kita menerima tak boleh nak jawab soalan. Namanya manusia bukan sempurna. Tapi nama dia takwin, dia kena faham makna kat situ.
biasa je anak ngaji dengan Ustaz Wan Sore dulu. Lagi lah jumpa kitab Jawi ni, dah pelik-pelik Ustaz saya. Saya dah cari ni tak jumpa dah mana. Dia cakap ada Ustaz. Okey, bulat kan? Anak pun tak tahu. Bulat kat tanda. Ni homework lah, mana tahu 10 tahun yang akan lagi aku jumpa. Kan? Itu betul. Tak masalah. Tapi kena takwin macam tu. So bagi anak yang terbaik, kalau dah habis kitab ni, hafalkan kitab ni, hafal betul-betul. Lepas tu cari satu ustaz senior. Tak payah ustaz tinggi-tinggi Syekh Abdul, tak payah. Makmum Syekh datang dari mana, tak payah. Cari ustaz senior sikit je. Ajak ustaz baca kitab Fathul Qorib kosong. Duduk dengan dia, baca qala mu'alif rahimahullah al-ma'u al-miyahu, kan, sab'atu aqsamin tahirun mutahirun. Kalau salah baca je i'rab, salah fikir, salah je tasrif, kan dah hafal. Dah tahu faedah dia. Praktik tiap hari 3 baris kita ya banyak-banyak. Ustaz saya nak buat 1 baris. Alhamdulillah 1 baris. Lepas 1 baris, jangan 2, 3 terus. Rasul kan sudah witir. 1, 3, lepas 3, 5, lepas 5, 7, lepas tu 9, kan? Macam tu. 11, lepas tu 13, terus. Satu hari nanti suatu saat boleh baca kitab tebal ni 3 hari, 2 hari habis, macam baca novel. Boleh tak? Itu tak boleh dicapai kecuali kalau orang tidak praktik apa yang belajar ni. Ini tujuannya untuk dipraktikkan. Tapi jangan jadi orang yang ngetes apa? Suka tes orang. Kawan dia, ni apa? Ni apa? Tujuan dia nak kenalkan kawan dia. Jangan macam tu lah. Tapi kalau musyawarah sama-sama, tak faham mana macam ni. Maksudnya apa? Mereka macam ni. Cak bagian nak tengok. Oh, bagian macam ni kot. Bagian macam ni. Mana lain ni? Jom kat kamu sama-sama. Tak betul ni. Makna ni tak macam ni. Buka syarah dia lain. Macam ni. Bayangkan kalau tiap hari macam tu. Manfaat tak? Manfaat. Jangan duduk kat Zawiyah tidur, makan tidur je. Rugi. Ngaji. Begitu juga buka kitab-kitab yang lain lah. Ngaji ada kelas apa? Hadis. Bagus lah ngaji kitab hadis. Tapi janganlah baca buku terjemah. Baca kitab Arab. Belajar baca. Tak reti baca, belajar cara nak baca. Kita nak cetak ulama', kita tak nak cetak cikgu sekolah agama je. Nak cetak ulama'. Cikgu-cikgu yang kat sekolah, yang maktab perguruan Islam ke mana tu, kadang-kadang banyak yang pelentong. Bahasa Arab tak reti. Dia belajar dulu bahasa Melayu dia, dia macam-macam dia reti bahasa Arab. Betul. Terutama budak-budak yang belajar Morocco. Dia jadi cikgu kat sekolah agama. Banyak itu soal. Betul. Dia nak belajar, besok dia nak belajar Iraq dia. Belajar bahasa Arab. Malam tu dia SMS malam. Ustaz tolong Iraq bahasa ni. Anak kat Morocco, dia dekat Malaysia boleh WhatsApp. Ustaz, saya mohon Ustaz kalau punya waktu besok saya nak mengajar ni Ustaz. Tolong Ustaz, tolong Iraq kat dia. Ya Allah. Dia cakap betul. So yang boleh mampu, yang orang dah sekarang ngaji ni, kan? Dah ngaji ni, praktikkan ini. Belajar baca kitab. Belajar Iraq. Iraq tak tempat lagi Hari tu anak dah habis dah kat Darul Haifah tu. Dah habis dah pelajaran At-Tuhfah As-Saniyah, Syarah Al-Ajrumiyah. Habis dah, nak terang kat awal sampai habis dengan keterangan. Habis tu. Dengan saraf juga habis. Tapi saraf je, kalau dia hilal tak ada, kalau dia tasir tak ada. Sekarang korang dah ada kalau dia tasir. Lepas ni cuba mengajar kawan dia yang tak reti. Tasir. Entah ajar adik entah. Ajar adik entah nanti. Kalau dia tak reti tulis lagi, taswif tu bagi kertas kosong, buku kosong, tulis salin balik. Fa'ala, yaqulu, fa'lan, wa maf'alan, fa'ilu. Sebab dulu anak pakai kitab ni kena tulis balik. Belajar menulis, nama tu belajar nilai. Kalau dia dah hafal, cuba belajar menulis dengan cara hafalan. Tak tengok buku, tulis. Kalau dulu anak buat macam tu, memang boleh-boleh anak.
Tutup buku, aku nak kau tulis kat depan. Perempuan ni pergi depan tulis. Dari tak reti kelas 6 ibtidaiyah, dia waktu 1 aliyah tu anak mengajar 2 aliyah, 3 aliyah lulus. Itu anak mengajar dia orang dah boleh baca kitab-kitab besar. Perempuan ni ngaji kitab-kitab besar boleh. Cuma sayang dia, semua murid anak 60 tu, bila ada akhir-akhir tinggal berapa? 15-20 je. Tapi yang sedih tu yang 20-20 yang lulus tu tak jadi apa-apa. Kahwin dah je dia. Sebenarnya dia tak pergi ke belajar ke, buat degree ke, mengajar ke. Udah malas apa, udah punya anak, udah. Sayang. Saya cakap, cuba kalau dia boleh mengajar orang lain pula. Tu sekolah ni pun dah belajar, jangan berhenti mengajar. Mengajar junior. Turun-turun ilmu tu kembang. Itu yang kita nak. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allama Zaidun al-ilma. Zaid itu belajar satu ilmu. Al-babu as-salisu, bab yang ketiga, minal khomasi, fi'il yang sebangsa 5 hurufnya. Al-babu as-salisu, bab yang nombor 3, ifta'alla yafta'ilu ifti'alan. Mauzun dia ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Alamat dia ayakuna madhihi ala khamsati arufin. Adanya fi'il madhi dia ada 5 huruf. Ziyadati hamzatil wasli dengan cara menambah hamzah wasal di awalihi pada awalnya, wa ta'i dan ta' bainal fa'i wal aini antara fa' dan ain. Wa bina'uhu adapun bina' dia aidan di mutawa'ati fa'ala kerana menunjukkan mutawa'ahnya wazan fa'ala. Nahu jamma'a Zaidun al-ibila. Zaid telah mengumpulkan ibila, fajtama'a maka menjadi kumpulah dalika, iaitu unta tersebut. Ulang ni tadi. Wa ma yalil akhira mudda waftaha maka sitil wisani mimma futiha. Ini maksudnya apa? Seumpama adanya pada awalnya fi'il itu ada hamzah wasal. Macam kalau awal fi'il itu ada hamzah wasal, kias masdar dia adalah ayyuk sarah alifuhu, iaitu untuk dibaca kasrah huruf ketiganya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, itu dibaca kasrah. Istaf'ala yastafilu istif'alan. Nampak tu? Dan ditambah alif sebelum akhirnya. Masdar dia mesti ada tambah alif sebelum akhir dia. Istif'alan, if'i'alan. Betul tak? If'ilalan. Nampak tu? Contoh-contoh kan dah lalu kan tadi? Dah lalu kan? Ini nak bagi tahulah semualah. Kalau awal dia ada hamzatul wasli, maka awal nanti pertama tu dia kena huruf ketiga kena baca kasrah, dan nanti jangan lupa tambah alif sebelum akhir. Intalaqa intilaqan, ansasa insasan, contoh dia. Faham? Al-babu ar-rabi'u, bab yang keempat, dengan temasi dari fi'il yang sebangsa 5 hurufnya. Al-babu ar-rabi'u, bab yang keempat, if in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Wa mauzunuhu, adapun mauzun dia adalah inkasara yang kasiru inkisaron. Wa alamatuhu ayakuna madhihi, adanya fi'il madhi dia ala khamsati ahrufin, berpegangan pada 5 huruf. Ziyadati hamzatil wasli, dengan cara menambah hamzah wasal. Wa nun dan nun fi awalihi, pada awalnya. Wa bina'uhu, adapun bentuk dia atau bina' dia adalah pertama di mutawa'ati fa'ala, menggunakan mutawa'ah ke wazan fa'ala. Nahu kasara Zaidun az-zujaja, iaitu Zaid telah memecahkan az-zujaja, kaca. Bangkasara, maka menjadi pecahlah kaca. Nampak tu? Okey. Bangkasara. Wali mutawa'ati af'ala, juga boleh menggunakan makna mutawa'ahnya wazan af'ala. Qalilan, dalam keadaan sedikit, jarang berlaku tapi boleh. Nahu az'ajahu, iaitu dia telah merepotkan orang tersebut. Merepotkan lagi bahasa Melayu. Telah menyusahkan orang tersebut. Dia telah menyusahkan orang tersebut. Fanza'aja, maka menjadi susahlah orang tersebut. Wa makna mutawa'ati, adapun makna mutawa'ah itu adalah husulu asali syai'i,
Hasilnya kesan sesuatu inda ta'alluqil fi'lil muta'addi, iaitu ketika berhubungan dengan fi'il al-muta'addi yang sebangsa muta'addi yang dapat boleh efek pada perkara yang lain. Nahu kasartu azujaja, aku telah memecahkan kaca. Bangkasara, maka jadi pecahlah dari zujaju, kaca tersebut. Inna intisara zujaji, kerana sesungguhnya terpecahnya kaca itu adalah asaru fi'lin, asalnya suatu fi'il antak dikit kasri, daripada gantungan pecah tadi, alladhi huwa fi'lul muta'addi, yang mana dia adalah pekerjaan yang dapat efek kepada perkara yang lain. Wala yubna in fa'alan, tidak dimabdikan, bukan. Okey, tidak dibina, tidak digunakan, maksudnya tidak digunakan atau tidak dibuat wazakin fa'ala illa mimma, kecuali dari perkara fihi, yang dalam perkara tersebut ada ilajun, ada benda-benda yang bersifat zahir. Fataksirun mahsusun, dan efek dia boleh dibaca indera. Boleh dibaca indera, iaitu yang zahir lah, boleh dibaca indera. Ada lagi, faham kan? Tanbih, dapat yang bisa tu 7 minggu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Yang boleh, yang dapat. Lafaz yang boleh diikutkan pada babnya wazan infa'ala itu harus atau wajib. Harus itu di sini wajib. Orang Indonesia harus itu maksudnya wajib. Bisa itu maksudnya boleh. Okey? Salah. Itu wajib berupa lafaz yang menunjukkan erti yang boleh dikerjakan dengan tenaga dan boleh menimbulkan bekas pada yang lainnya. Oleh kerana itu lafaz-lafaz seperti lafaz alima, dhanna itu tidak boleh, tidak bisa itu tidak boleh diikutkan wazan infa'ala. Kerana lafaz-lafaz seperti itu tidak menunjukkan erti yang boleh dikerjakan dengan tenaga dan juga tidak boleh memberi bekas pada yang lain. Maka tidak boleh diucapkan alim tu al-mas'alata fal alama. Salah. Faham? Itu tak boleh. Dan zonan tu zaidan qa'iman fanzonna, tak boleh. Faham? Faham tak? Yang lain ni, ya, faham tak? Entah, kalau suatu akhdar, faham tak? Maksud dia fi'il infa'ala tu kena benda yang zahir. Jadi benda yang bukan zahir tak boleh. Alimah tu belajar, ngerti tak? Alimah belajar, tahu. Alim tu kan, tahu. Alim tu al-masalah, tak? Aku tahu suatu masalah. Fan alama, maka aku menjadi orang yang tahu. Tak betul lah. Kerana apa? Infa'ala itu bagi fi'il yang memiliki makna zahir, mutawaahkan pada makna yang mahsus, yang izhar, ilaj. Faham? Itu maksud dia. Al-babu al-khamis, bab yang kelima, minal khumasi, dari fi'il yang semangsa 5 hurufnya. Banyak lagi bila nak khatam ni. Memang tak jadi khatam ni. Betul, tak jadi khatam sekarang malam ni. Al-babu bab al-khamisu, yang kelima, if'al la yaf'alu if'ilalan. If'al la yaf'alu if'ilalan, mauzudnya ihmarra yahmaru ihmiraran. Alamat dia ayakuna madihi, adanya madi dia ala khamsati ahrufin, berpegang pada 5 huruf. Izadati hamzatil wasli, dengan cara nambah hamzah wasal. Di awalihi, pada awalnya, wa harfin wahidin, dan huruf 1. Min jinsil lami fi'li, dengan jenis lam fi'ilnya. Wa bina'uhu, adapun bentuk dia adalah lil mubalaghati, kerana menunjukkan erti mubalaghah. Wa qila li alwani, dan dikatakan dia menggunakan untuk makna warna. Wal uyubi, dan juga ain. Ini kan tak ada tadi kat sana, ada dekat sini. Tambahan dari Kiayana, ilmu untuk orang. Misalnya alwani, contoh dia warna-warna tadi. Nahu ihmarra al-busru, iaitu sudah menjadi merah apa al-busru, masuk sifat merah apa al-busru, kurma tadi tu. Wa misalul uyubi, contoh uyub, warra. Apa warra makna dia? Tak tahu. Jadi bogel siapa Zaidun Zaid? Wasadi subasudasi, ubabu sudasi.
Adapun bab yang menerangkan tentang fi'il yang sebangsa 6 hurufnya. Sudasiyu adapun fi'il yang sebangsa 6 hurufnya ala salat sittati abwabin, terdapat 6 bab. Pertama adalah istaf'ala, nahu istakhraja, wa if'ala dan wazan if'ala, nahu i'syau syabah, wa if'awala dan wazan if'awala, nahu ijlawada, wa if'anlala dan wazan if'anlala, nahu if'ansasa, wa if'anla dan wazan if'anla, nahu islangqa, wa if'alla wazan if'alla, nahu ihmarra. Summa asudasiyu, summa sudasi ifta'ala wa ba'awala wa ba'awala ba'anla yalihi ba'anlala wa ba'alla ma qad sahabal laymaini. Summa sudasi adapun lalu fi'il yang sebangsa 6 hurufnya, yaitu istaf'ala, if'awala, if'awala, if'anla, jadihi setelahnya pula ala if'anlala, wa'af'alla dan wazan af'alla, if'alla. Maka sahabal lam ini yang mana ia memiliki 2 lam. Kerana apa? If'alla, la tu ada 2 lam. Senang tak? Senang. Bab yang pertama minas sudasi, fi'il yang pertama daripada fi'il yang sebangsa 6 hurufnya. Al-babul awal, bab yang pertama istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Maudud dia ala istakhraja yastakhriju istikhrajan. Alamat dia ayakuna madihi ala sittati ahrufin. Madi dia kena ada 6 huruf bi ziyadati hamzatil wasli dengan cara menambah hamzah wasal. Wasini dan sin wa ta'i dan ta' di awalhi pada awalnya. Wa bina'uhu adapun bentuk dia adalah li ta'diyati, biasanya untuk menunjukkan arti ta'diyah, ghaliban biasanya. Wa qad yakunu laziban, yang kadang-kadang menunjukkan makna lazim. Wa misalul muta'addi, adapun contoh yang muta'addi itu nahu, seperti lafaz istakhraja Zaidun al-mala. Itu apa istakhraja? Aku meminta Zaid untuk mengeluarkan harta dia. Zaid, sorry, aku salah sebut. Istakhraja Zaidun al-mala, Zaid telah mengeluarkan hartanya. Bukan tolak, ini makna dia, makna fa'ala. Istakhraja Zaidun al-mala, Zaid mengeluarkan duitnya. Itu yang betul. Faham? Salah sebut ini. Misalul lazim, contohnya lazim. Istahjara atinu, menjadi batu apa atinu, tanah tadi. Wakila li talabi, dan kadang-kadang kila. Yang betul itu sebenarnya bukan kila. Yang betul bukan menggunakan kila. Waqad yakunu maksudnya. La'ala sawab. La'ala sawab tak payah nak salahkan. Sebab memang ni anak baca wakila. Tapi dia bukan qil. Qil tu tamrid. Mungkin kiayana tak bermaksud nak buat tamrid, dia nak cakap kadang-kadang. Tapi dia terguna kila mungkin. Biasanya tamrid, kalau kila tu sifat tamrid, tak menunjukkan tu kaul do'if. Ada tu kan kaul do'if, ditolak. Itu adalah kaul yang muhtar. Wakila, tapi yang betul waqad ta'ala sawab, waqad yakunu, dan kadang-kadang memiliki makna ditolabi untuk makna tolak. Betul lah. Contohnya apa? Istaghfarallaha, orang tersebut meminta ampun pada Allah, ay talabal maghfirata min Allah Ta'ala, iaitu meminta ampun daripada Allah SWT. Al-babu sani, bab yang kedua daripada fi'il yang sebangsa 6 hurufnya. Al-babu as-sani if'aw'ala yaf'aw'ilu if'ilalan, if'i'alan, if'aw'ala yaf'aw'ilu if'i'alan. Maksud dia ihlaula yahlauli ihlilaan. Alamat dia ayakuna madhihi ala sittati ahrufin, adanya fi'il madhi dia berpegangan pada 6 huruf. Ziyadati hamzatil wasli, dengan cara menambah hamzah wasal. Di awalihi, pada awalnya, wa tatifil aini, dan dengan mendabalkan ain dia, wal wawi dan wawu, bainal ainaini, antara 2 ain. Wa bina'uhu lil mubalaghati, adapun bentuk dia ala mubalaghah, menunjukkan sangat. Nahu ihdau dawa Zaidun, ishtadda hadabuhu, bongkok kan tadi. Ihdau dawa, sangat-sangat bongkok siapa Zaidun. Zaid ishtadda, iaitu sangat apa hadabuhu, bongkoknya.
Wali makna fa'ala dan menunjukkan makna fa'ala al-mujarradi yang mujarrad. Nahu ihlaula at-tamaru, yaitu apa? Yaitu manis apa at-tamaru? Tamar ay hala, yaitu manis apa tamar. Al-babu asali subab yang ketiga minas sudasi dari fi'il yang sebangsa 6 hurufnya. Asali al-babu asali su if'ala yaf'alu if'ilalan. Mauzul ala ihmarra yahmaru ihmiraran. Alamat dia berakuna madhihi ala sitati ahrufin. Adanya fi'il madhi dia ada 6 huruf ziyadati hamzatil wasli dengan cara menambah hamzah wasal. Di awali pada awalnya wal alif dan alif pada ain sertanya ain. Wa tatibi lam dan mendabelkan lam dia. Bina dia adalah limubalaghati bidukhuli fi sifati dengan cara menunjukkan arti sangat-sangat masuk dalam sifat tersebut. Nahu isfar al-mawzu, sudah sangat-sangat kuninglah apa al-mawzu pisang tersebut. Al-ishtadda istiraruhu, iaitu sudah sangat apa istiraruhu kuningnya pisang tersebut. Al-babu ada 4 arabiu yang 4. Nah, sudah dari fi'il yang sebangsa 6 hurufnya. Al-babu ada 4 arabiu yang 4. If awala yang awilu ifwalan. Mauzul dia adalah ihlau alawata ya'lau itu iwatan. Alamat dia ayakuna madhi ala sitati ahrufin. Fi'il madhi dia kena ada 6 huruf. Ziyadati hamzatul wasli dengan cara menambah hamzah wasal di awalihi pada awalnya. Wal wawaini dan 2 wawu ba'dal ain setelahnya ain. Wa bina'uhu li mubalaghati lazimi. Bentuk dia adalah mubalaghahnya fi'il lazim. Iklawata, contohnya ikhrawata syu'a'u syamsi, sangat mengilaukan apa syu'a'u syamsi, sinaran matahari. Sinaran. Al-babu al-khamisu, itulah lagu Melayu aku. Al-babu al-khamisu bab yang nombor 5 minas sudasi dari fi'il yang sebangsa 6 minas sudasi dari fi'il yang sebangsa 6 hurufnya. Al-babu al-khamisu bab yang kelima itu adalah if'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Mauzul dia adalah if'an sasa yaf'an sizu if'in sasan. Alamat dia adanya fi'il madhi tersebut mesti bertepatan dengan 6 huruf dengan cara menambahi hamzah wasal di awalhi pada awalnya, wa nuni dan nun pada ain setelahnya ain, wa ta'dibil lami dan mendabelkan lam, wa bina'uhu lil mutawa'ati lazimi. Bentuk dia adalah memutawakan fi'il yang lazim. Nahu if'an sasa rajulu. If'an sasa apa makna dia tadi? Apa? Nah, bongkok ya. Sangat bongkok siapa ar-rajulu, orang lelaki. Al-babu asal itu bab yang ke-6 menasudasi dari fi'il yang sebangsa 6 hurufnya. Las, yaitu al-babu asal itu if'an la yaf'an li if'in lalan. Haus. Hari nak ambil lah. Sinilah daurah. Dulu anak daurah Bukhari 40 hari khatam. Bukannya baca terjemahan, bukannya baca tu. Baca kitab Arab, baca dengan Iraq. Yang tak penting tak payah syarah, yang penting dia syarah. Semua makna dia bagi. Makna yang umum, yang apa dia bagi. Satu kitab yang memang anak pernah buka kitab hadis. Dulu ngaji hadis yang paling boring. Tak habis itu aja Rasulullah je lah. Dia suka itu sayang betul. Dia tak apa. Kenapa cerita hadis yang tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bab apa ni? Sadis. Al-babu as-sadisu if'an la. Ya. If'an la yaf'an li if'in la'an. Maksudnya Islam ka yaslam ki islim qa'an. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala sitati ahrufin. Dia fi'il madhi itu ada 6 huruf. Ziyadati hamzatil wasli dengan cara menambah hamzah wasal di awalihi pada awalnya. Wa nuni dan nun pada ain setelahnya ain, wa ya'i dan ya pada lam setelahnya lam,
Summa kulibat lalu digantilah apa ya menjadi alifan menjadi alif di madi pada fi'il madi ditaharukiha kerana dia menyandang harakat pada fathah setelahnya fathah. Wa kutiba ya dan ditulis bil ya dengan ya linkila bi alifihi minha kerana bertukarnya alif daripada ya. Faham? Jadi apa? Wa bina'uhu laziman, bina' dia lazim. Islam ko ar-rajulu ay nama ala qafahu, dia tidur terlentang. Islam ko telah tidur terlentang siapa ar-rajulu lelaki tersebut. Ay nama ala qafahu, iaitu lelaki tersebut telah tidur ala qafahu pada apa? Tengkuknya. Al-babu, adapun ini satu bab mazidur rubai. Well, i'rab dia boleh. I'rab dia kalau sini apa? Adapun bab itu adalah mazidur rubai. Tapi maknanya kurang betul. Dia kena buang takdir. Adapun bab ini fi bayani mazidur rubai. Betul. Kurang bagus. Yalah, jangan tulis itu lah. Buat exactly itu. Yang paling bagus babu mazidur rubai. Adapun ini itu adalah babnya mazidnya rubai. Paling bagus. Mama. Ha? Tambah. Tak dengar. Apa guna ma? Babu mazidir rubai. Okay. Oh. Pertama tu tak bagi alif lam. Jangan buat al-babu mazidur rubai. Maksudnya apa? Adapun ini suatu bab menerangkan mazidur rubai. Itu berarti menyimpan di bayani. Lebih baik kalau dibuat situ al-babu mazidur rubai. Senang lah, suruh khafif membuang jumlah. Boleh tak? Boleh. Dia buat macam ni pun boleh. Ada kaul yang pakai macam ni pun boleh. Tapi terlalu banyak takdir pedal. Jadi kalau yang bagus babu mazidur rubai, bab menerangkan tentang bab-babnya mazidnya rubai. Faham? Yang nak bagi saya tak, bagi tak faham tak apalah. Nanti belajar. Faham? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mazidur rubai, ada pun mazidnya fi'il rubai bahwa alal qismaini, dia terbagi kepada dua jenis. Masiyun wa sudasiyun, fi'il yang sebangsa 5 hurufnya, wa sudasiyun dan fi'il sebangsa 6 hurufnya. Ta'ammal kumasiyu, ada pun yang kumasi bahwa semua tebab dia adalah mengikuti wazan tapak lala. Nahu tadah roja. Wa amma sudasi, ada pun yang sudasi fababuhu if'alalla, wazan if'alalla. Nahu iksya'arra, iksya'arra kan? Tadi iksya'arra kan? Iksya'arra betul kan tu? Ini anak yang dalam betul? Betul, betul kan? Iksya'arra. Iksya'arra if'alalla nahu ihranjama. Kama qala Asy-Syaikh Abdul Rahim Zaidur rubai ala nawaini di zititati nahu alal bukan apa rojas di zitatin ahul alal pandala summa khumasi waznu tafa'lala. Itulah Zaidur rubai. Mazidnya fi'il yang ada 4 hurufnya itu ala nau'aini, terbagi kepada 2 jenis. Di sitatin yang pertama itu ada 6 hurufnya, nahu if'alalla dan if'anlala. Sumal khumasi, lalu yang khumasi ada 5 hurufnya, waznu, wazannya tafa'la. Tafa'lala. Yungqalu, dipindah. Nak atam kan? Ada lagi lah ni lah. Aduh, banyak lagi waktu. Yungqalu dipindah ke rubai, yang sebahasa 4 hurufnya ila wazn tapak lala, mengikuti wazan tapak lala. Ziyadah ta'i dengan cara menambah tak di awalnya pada awalnya. Itu limutawa'ati fa'lala, kerana menunjuk mutawa'ahnya wazan fa'lala. Nahu dahrajtu, aku telah menggulingkan
Ada anak sih dudung lagi dulu asyik dulu. Gila itu sih dulu. Melayu itu belajar. Nah, haraj itu aku telah menggulingkan al-hajaro batu. Pada dahraja maka menjadi gulinglah batu tersebut. Wali makna mujarad itu dan kerana menunjukkan maknanya makna mujarad. Nahu talak-la'a, iaitu bersinar-sinar, apa zujaju kaca. Yuqalu dipindah lagi apa aruba'i fi'il yang semasa 4 hurufnya ila wazni if'an lala pada wazan if'an lala. Ziyadati hamzatul wasl dengan cara menambah hamzah wasal. Nuni dan nun badan ain sebelahnya ain. Untuk faedah dia mutawa'ati fa'lala kerana menunjuk mutawa'ahnya wazan fa'lala. Nahu haraj harjam tu. Aku telah mengumpulkan al-ibila unta-unta. Harajam maka menjadi kumpullah unta-unta tersebut. Yuqalu dipindahkan apa al-rubai fi'il yang sebahasa rubai tadi ila wazni if'alala pada wazan if'alala. Ziyadati hamzatul wasl dengan cara menambah hamzah wasal wa tadbir lam dan mendabelkan lam. Itu faedah dari mubalaghah lazim kerana memubalaghahkan fi'il yang lazim. Nahu iksya'arra wazan nahu iksya'arra mengkerut apa al-jildu kulit. Wallahu a'lam bissawab. Ini banyak lagi. Berapa sekarang? Dan 8. Masunun asluhu Masunun. mas'ulun. Masunun belum? Belum. Kau dah dulu. الثالثة عشرة. Masunun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iqlalu iqlal masunun asluhu masmunun ala wazni maf'ulun. Nukilat dipindah apa harakatul wawi harakatnya wawi ila maqablaha pada apa perkara yang jatuh sebelumnya. Dan ta'arufiha kerana dia menyandang harakat pada harfin sahihin sakin sebelahnya huruf sahih yang sukun yang mati. Faltaqa sakinani maka bertemulah dua huruf yang mati. Wahuma al-mau al-wawan iaitu dua wawu. Al-ula yang pertama adalah wawul aini wasaniyatu wawu maquli. Yang pertama adalah wawu ain saniyah, yang kedua adalah wawu maqul. Fasara masunun. Jadi ada satu asal kalimat, yang satu alamat isim maf'ul. Faham kan? Sumahu difat lalu dibuang apa wawu maf'uli wawunya baik maf'ul. Wawu maf'ul tu dapat letika isakina ini kerana menolak bertemunya huruf-huruf yang mati indah Sibawahi menurut Imam Sibawahi. Fasara masunun. Masirun. Ada pendapat masirun asluhu asalnya adalah masyurun. Ala wazni maf'ulun mengikuti wazan maf'ulun. Tukila dipindah apa harakatul ja'i harakatnya ja'i lama qablaha pada apa yang jatuh sebelumnya. Ditaharukiha kerana dia menyandang harakat pada harfin sahihin sakinin setelah huruf sahih yang mati. Faltaqa sakinani maka bertemulah dua huruf yang mati. Wahuma ya'ul aini iaitu ya'nya ain wa wawu maf'uli dan wawu maf'ul. Fasara masyurun. Okey, masyurun. Macam mana memang macam tu? Semua huzifat lalu dibuang apa wawu maf'uli wawu maf'ul. Dapat kerana menolak letika isakina ini kerana bertemunya dua huruf yang mati. Indah Sibawahi yang menurut Imam Sibawahi. Fasara masyurun. Semua kusirat lalu dikasrahkan apa sin ditasihah supaya dapat dibaca apa dia uyak. Fasara masirun. Masyurun susah. Berapa susah sebut. Al-qaidatu as-salisata asyarata. Kaidah yang nombor 13.
Wa aida hurikat yaun wa adghim li ulal harbi sami bikil ma'in idat tahada jinsan wa sakil warattilah. Dan idghamkanlah huruf yang pertama kepada huruf yang kedua yang berada dalam satu kalimat. Idza ittahada ketika dia satu jenis. Apanya jinsan jenisnya. Wasakil lalu tasydidkanlah. Warattilah dan bacalah. Tahu? Senang kan? Sakil tasydid. Sakil tu tasydid. Tahu tak? Sakil tu tasydid. Jadi contoh dia madada. Madda. Madada. Yamlidu. Madda asal usul dia apa? Madada. Madana. Ketika dua yang satu tunggal jenis di kalimat itu kan dalam satu kalimat, maka dia diidghamkan satu kepada yang kedua menjadi madam jenis. Wasakil dan tasydid kata. Senang tak? Warattilah baca lah. Madda sakil. Pangan mudah kan? Dah. Nah. Tanbihun tanbih. Al-idghamu adapun idgham lughatan secara bahasa itu adalah al-idghalu memasukkan. Pastilahan menurut secara istilah adalah ayyusakkana disukunkan apakah huruf al-awalu yang pertama minan mutajanisaini, iaitu mensukunkan huruf yang pertama dari dua yang sama jenis, awil mutaqaribaini atau yang hampir-hampir sama. Kana mutaharrikan kalau dia itu huruf yang menyandang harakat, ayudraju zalikal harfu maka masuklah huruf tersebut fil harfi asani pada huruf yang kedua. Fayusama yang dinamakan al-awalu yang pertama minhuma dari keduanya mudghaman sebagai yang diidghamkan. Wasani dan yang kedua adalah mudghaman fi yang diidghamkan padanya. Wa wa ala salasati ahwali dia terbagi kepada salah satu anwa'in, terbagi kepada tiga jenis. Okey. Jenis yang pertama an-na'u al-awwalu. Jenis yang pertama adalah wajibun yang wajib. Kalau tak buat dosa, masuk neraka. Tak adalah masuk wajib dalam menurut ulama ahli nahwu. Kalau dia berbeza dengan bacaan ini dianggap salah, melakukan pelanggaran nahwu, nanti kena tangkap dengan polis nahwu. Wa huwa ayakuna al-harfani, iaitu di mana ada dua huruf mutajanisani, dua-duanya satu jenis, mutaharikaini, dua-dua menyandang harakat, au yakun al-harful awwal sakinan, atau huruf pertama mati, wasani mutaharikan, yang kedua belah menyandang harakat. Contohnya apa? Madda yamuddu maddan. Faham? Maddan ini adalah kerana apa? Kerana dua-duanya hidup wajib. Atau satu huruf hidup, satu huruf mati. Yang pertama itu mati, yang kedua itu hidup. Contohnya apa yang kita dah lalu banyak kan? Bila dia sukun yang satu hidup, pertama mati, yang lepas itu hidup, dia kumpulkan. Wan au usani, ada pun jenis yang nombor dua, jaizul, hanya harus. Harus apa? Kalau ada polis nahwu dia tak ditangkap dia. Harus ke? Boleh. Boleh lah. Jaizun harus wa ayakuna al-harfu al-awalu, adanya huruf yang pertama
minal mutajanisaini dari yang sejenis, mutaharikan yang berharakat, wasani sakinan yang kedua mati, disukunin aridi disebabkan ada sukun yang baru terjadi, nahu lam yamudda dengan mengharakatkan dal yang kedua. Itu apa? Asal dia lam yamdud, nukilat lalu dipindah harakat dal al-ula yang pertama ilal mimi pada mi, li ajli syariat idgham, dengan tujuan untuk syariat idgham. Semua hurkat dalu lalu diharakatkan dal asalnya itu yang kedua, imma bil fathati sama ada fathah, atau bil dhammati atau dhamma, atau bil kasrati atau kasrah, dikauni sukuniha aridan, kerana sukun dia itu adalah benda yang baru. Jadi dia boleh baca dua, baca tiga. Lam yamuddu, lam yamudda, lam yamuddi, boleh. Mudda, muddu, muddi, boleh. Boleh juga lam yamud, yang yamdud pun boleh. Jaiz sahaja. Faham? Faham. Nah, wanau asal isu jenis yang nombor 3, mumtane haram, dosa besar. Dosa besar. Wa ayyakuna al-awwalu minal mutajanisaini, memang yang pertama itu dua-dua dia adalah mutajanisaini, mutaharikan yang menyandang harakat. Yang pertama dia adalah di satu jenis tapi dia menyandang harakat, marrah, kan? Wasani sakinan, tapi yang kedua mati. Mati dia bukan arid sebab benda yang baru, tapi memang asal dia mati bisukunin asli, dengan sukun yang asli. Nahu marartu wa madatu, aku telah melalui, aku telah meminta pertolongan, kami meminta pertolongan. Ni Madat ya Sayyidi. Macam marah nak ni. Nama dia tak pernah baca kitab Turas. Buka kitab Turas tu berlambak. Dia baca buku Usulul fil Aqidah. Manalah reti. Faham? Kan ada marrah. Marrah tu dia marrah. Ada. Dia yang duduk hidup. Marrah. Ni marrah tu mabni ala sukun iltiqai bidamiri raf'in mutaharrikin. Jadi dia asli, dia bukan arif. Kerana dia mabni. Berarti dia asli, bukan arif. Okay? Okay. Lanjutkan. Al-iqlal madda asuhu madada ala wazni fa'ala, sukinat dalu al-ula li ajli syartil qawmi, disukunkan dal yang pertama dengan syarat untuk mensyarat idgham. Fasara madda summa udghimat, lalu diidghamkan dal yang kedua pisahnya pada dal yang pertama diidghamkan pada dal yang kedua di mujanasati, kerana ini satu jenis. Ma'at taharuki saniyati, kerana yang kedua dia berserta dengan yang kedua itu penyandang harakat. Fasara maddan asluhu maddan ala wazni fa'lan, udghimat diidghamkan dengan dal yang ula yang pertama misalnya pada dal yang kedua. Mujanasati, kerana satu jenis. Ma'at taharuki saniyati, disertai dengan penyandang harakatnya dal yang kedua, maddan. Mudda asal usulnya umdud ala wazni umul, nukilat dipindah apa harakatul dal al-ula, harakatnya dal yang pertama itu dipindah ila ma qablaha, pada apa yang jatuh sebelumnya. Mudah ni Fi'il amal. Okey. Ila ma qablaha li ajli syartil idgham, dengan tujuan untuk syarat idgham. Al-Qaqah sakinani, maka bertemulah dua huruf yang mati. Wahuma adalah, dua-duanya menunjukkan, dua-duanya adalah dal, menunjukkan Allah. Dua-duanya adalah dal. Ada Aisyik kalau baca kitab usul fiqh kan adal alaih, yang menunjukkan padanya. Wah, itu anak asyik terjemahan juga. Ada.
Okey, dah orang ni. Kata ni. Ngantuk. On. Wa huma adalani, dia kedua itu adalah dua-duanya dal fasara umdud, maka jadilah umdud. Umud. Summa harikat, lalu diharakatkan apa adalu asalnya tu, dal yang kedua diharakkan daf'an kerana menolak litiqa'i sakinaini, dari bertemunya dua huruf yang mati. Imma bil kasrati, sama ada dengan kasrah. Ya anna as-sakinah, kerana sesungguhnya huruf yang mati iza hurika, ketika diharakkan hurika bil kasrati, diharakati dengan kasrah. Wa imma bil fathati, kadang-kadang dengan cara fathah. Ya annaha akhaful harakat, kerana dia adalah paling ringan-ringannya harakat. Wa imma bil dhammati, dan kali-kalanya dengan dhammah. Ittiba'an, kerana mengikuti. Itba'an, kerana mengikuti. Li aini mudharihi, kerana pada ain mudhari'nya. Fasara umdud, umuddah, fasara umuddah. Summa udghimat, lalu diidghamkan apa dalu dal al-ula yang pertama kisahnya di pada dal yang kedua di mujanasati, kerana sama jenis. Ma'ataharruki kisahnya disertai dengan harakatnya yang kedua. Fasara umudda. Summa hudifat, lalu dibuang apa hamzatul wasli, hamzah wasal di adami ihtiyaji, kerana dah tak perlu ilaiha padanya. Fasara mudda. Pak arti mudda ini boleh baca tiga. Mudda boleh, betul tak? Imam tu lah. Hmm? Kata imam berkasrah ini. Ya, tu ada tiga. Memang betul boleh. Mudda boleh, muddu boleh, muddi boleh. Ya, fi'il apa? Ya, fi'il apa? Iya. Iya. Dan la yadul madda yamuddu. Kenapa tak boleh? Boleh. Boleh. Kalau dalam mana bunyi yang revisi itu madda itu ditulis tiga harakat. Mudda, muddu, muddi. Dia bagi tiga harakat. Boleh tiga. Macam mul boleh, mul pun boleh. Dua-dua pasal. Okey. Kan? Banyak lagi. Ada. Bas 5 minit, boleh? 2 minit lah. 2 minit.